Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Lama kita tak jumpa, 2 hari cuti raya. Okey, macam mana dengan raya korban anda? Adakah anda buat korban tahun ini? Kepada yang buat korban, saya doakan semoga anda dilimpahkan rezeki. Dan kepada yang menunaikan haji dan umrah, saya doakan semoga anda dikurniakan haji yang mabrur. Okey, baik, pada malam ini saya ada satu kisah yang saya nak share dengan anda. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu yang channel Mr. Aura sedang dalam on the way nak capai target 1000 subscriber. 995, lagi 5 lagi nak cukupkan kuota 1000 subscriber. Jadi kepada yang masih belum subscribe, sila buat sekarang. Anda cari je, anda saya scroll sikit video saya, ada jumpa butang subscribe. Klik aja dekat situ. Type aja dekat situ. InsyaAllah anda akan dapat notification kalau ada upcoming content. Jadi pada malam ini ada satu kisah yang saya nak kongsikan. Adakah anda dah bersedia? Kisah ni mungkin bagi anda tak berapa seram, tapi bagi saya kisah ni menarik dan ada jugalah dia punya chill ataupun eerie tu, seram. Tanpa buang masa, kita teruskan dengan kisah kita pada malam ini. Kisah ini ditulis oleh Ara, bertajuk Posting Forensik. Assalamualaikum, saya Ara. Di sini saya ingin kongsikan satu kisah pendek yang tak berapa nak seram sangat, yang terjadi dekat saya dan juga roommate saya yang bernama Hani. Sewaktu zaman kami belajar dululah. Waktu tu kami tengah posting forensik. Jadi kalau ada kes, kami dikehendaki untuk turut serta dan masuk membantu doktor menjalankan postmortem ataupun autopsi lah. Nak dijadikan cerita, petang tu ada satu kes dan lecturer kami yang bernama Dr. Ani call ketua grup untuk memaklumkan ataupun nak inform ada satu kes dekat pejabat forensik tersebut, dan dia minta kami pergi dekat situ. Jarak antara hospital dengan kampus dekat saja, lebih kurang 2 ke 3 minit macam tu dengan kereta. Petang tu merupakan giliran grup Hani yang seramai 5 orang untuk masuk membantu doktor dan yang lain dalam menjalankan autopsi. Manakala saya dan member yang lain hanya perhati saja dari balik dinding kaca di dalam bilik mayat tersebut. Setelah mereka berlima siap dengan apron dan boot dan mayat pun dah sampai, maka bermulalah kerja membedah siasat ataupun autopsi kepada mayat tersebut. Okey, kes petang tu kes tentang bunuh diri, iaitu melibatkan seorang wanita warga Myanmar yang berusia dalam lingkungan 20-an. Sebab bunuh diri saya dah tak ingat, tapi dia dijumpai tergantung di dalam rumah dia sendiri. Dapat saya tengok dengan jelas mata dia yang terbeliak dan lidah dia terjelir panjang, dan kepala dia berpaling sedikit ke arah kanan. Saya hanya perhatikan si Hani ni yang berdiri betul-betul menghadap wajah mayat tersebut. Pada mulanya nothing happen lah, tak ada apa-apa pun yang berlaku sepanjang proses autopsi tersebut. Sampai saja kami dekat college kediaman dekat kampus, kami cepat-cepat mandi dan basuh baju yang dipakai. Ialah sebab
baru balik daripada tempat-tempat yang macam tu kan, of course lah kena bersihkan diri. Seeloknya lah cepat-cepat lah bersihkan diri, takut terkena badi mayat. Malam tu kami tidur macam biasa. Lebih kurang pukul 12, kami semua dah tutup lampu. Saya ni pula jenis yang jarang sangat bermimpi. Tapi malam tu saya bermimpi. Dan sampai sekarang lah saya ingatlah mimpi tersebut. Dalam mimpi tu lah, saya berada di dalam bilik kami. Tapi bilik kami ni keadaan dia sangatlah gelap, tapi masih boleh nampak jugalah dengan bantuan cahaya samar-samar yang datang dari luar. Satu habit kami yang tak berapa elok ialah kami sentiasa biarkan tingkap bilik terbuka luas malam-malam. Itu adalah tabiat buruk kami lah. Sebab kami nak bagi sejuk bilik. Dan kebetulan bilik kami menghadap bukit yang bersebelah dengan kampus. Saya berjalan perlahan-lahan, tercari-cari tombol pintu, sebab nak tengok ahli rumah yang lain ataupun roommate yang lain ada dekat mana. Oh ya, waktu tu saya hanya berseorangan di dalam bilik. Hani tak tahulah pergi ke mana. Bila dah jumpa tombol pintu, terus saya pulas nak buka. Dan Hani tiba-tiba meluru datang ke arah saya dan cekik leher saya lah. Tercungak-cungak lah waktu tu, tak cukup nafas. Hani hanya tersenyum sinis seronok tengok saya begitu rupa tercekik. Dalam duk meronta-ronta nak melepaskan diri dari cengkaman Hani, saya terus terjaga daripada mimpi dalam keadaan berpeluh dan jantung yang berdegup kencang. Untuk pengetahuan semua, katil kami rapat ke dinding dan dipisahkan oleh meja study dekat tengah-tengah. Hanya 2 orang dalam satu bilik. Dan dekat hujung katil kami ada loker baju yang besi tu. Kiranya kalau kami tidur terlentang, kami akan menghadap loker besi tersebut. Siapa duduk asrama memang tahulah loker besi tu. Waktu saya tersedar daripada mimpi tu, tuala yang saya gantung elok je dekat pintu loker besi tu tiba-tiba jatuh. Hanger yang menyangkut tuala tu berhayun kiri ke kanan dengan laju. Kesan daripada tuala tersebut jatuh ditambah pula dengan bunyi hanger berlanggar dengan besi, bunyi keling. Bunyi besi loker tu menghasilkan bunyi yang agak seram. Dan saya dah mula rasa takut. Jantung pula dah makin laju berdegup, rasa macam nak tercabut. Hanger tu pula tak reti-reti nak berhenti berhayun. Asyik berhayun. Pada masa yang sama, saya terdengar bunyi suara daripada katil si Hani ni. Bunyi dia macam sedang membacakan sesuatu. Waktu tu saya rasa lega lah, sebab saya fikir si Hani masih belum tidur. Dia masih berjaga lah. Saya rasa lega lah. Tapi saya tak berani pula nak bersuara. Jadi pun saya check lah ataupun tengok jam dekat phone. Dan time tu tepat pukul 3.30 pagi. Time ni saya dah mula takut. Saya dah mula takut balik. Mata dah segar, tapi saya paksa juga untuk tidur. Angin kuat pula tiba-tiba sampai melayang-layang
langsir putih kami. Tapi saya tak berani nak bangun dah, nak pergi tutup balik tingkap tu. Saya biarkan dia macam tu je lah. Tapi time tu lah baru rasa menyesal, sebab tidur tak tutup tingkap. Saya hanya mampu berselubung saja dekat dalam selimut dan baca apa yang saya ingat di dalam hati, sampailah saya tertidur dengan sendirinya. Pagi esok dia, saya buka cerita dekat Hani pasal mimpi tersebut. Dia datang cekik saya cerita habislah mimpi tersebut A sampai Z. Waktu buka cerita tu, memang terus meremang bulu roma. Rupanya si Hani ni pun malam tu tak boleh tidur. Hani ni dia jenis orang yang berani tau. Dia berani, dia tak takut langsung dengan benda-benda halus. Dan dalam kepala dia memang tak ada ruang langsung untuk bab-bab berkaitan dengan alam ghaib ataupun alam mistik dan juga hantu ni. Tapi malam tu sambil baring, dia tengah scroll Facebook sementara nak tunggu tidur. Sampailah jam 3 pagi macam tu, tiba-tiba je dia teringat wajah perempuan Myanmar tersebut. Dan waktu itulah tuala saya tiba-tiba terjatuh. Dan dia dah mula sedap-sedap hati. Terus dia baca ayat kerusi dan surah-surah lain yang dia ingat lah. Tapi nasib baik tak ada penampakan apa-apa. Cuma dia, entahlah, sebelum ni banyak juga kes autopsi yang kami berpeluang untuk tengok, tapi tak pernah pula sampai terbawa-bawa sampai macam tu sekali. Kebetulan malam tu nak jadi penangan autopsi perempuan Myanmar. Sekian saja cerita saya. Terima kasih sudi membaca dan juga mendengar kisah saya. Maaf sebab kisah ni tak seram, dan kalau ada yang terkurang, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah dia tak berapa seram, tapi cukup meninggalkan kesan yang mendalam. Kisah tentang autopsi pelajar yang ditugaskan untuk praktikal lah, intern untuk bahagian autopsi. Seram lah kalau kita bab-bab autopsi ni, bedah mayat. Yang seram tu yang member dia si Hani ni, time bedah mayat tu dia berhadapan dengan wajah mayat yang bunuh diri. Saya pernah dengar lah ada orang kata kalau orang mati gantung diri ni, lidah dia panjang dan mata dia terbeliak. Jadi sebab itulah kalau kita tengok banduan yang kena hukuman gantung, dia akan sarungkan guni yang warna hitam tu. Siapa pernah pergi PLKN mesti pernah melawat penjara. Dekat situ dia akan cerita